Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Okey, seperti yang sedia maklum, di dalam modul yang cikgu telah berikan kepada awak, modul minggu ke-6, kita akan menghasilkan satu video masakan iaitu berasaskan kaedah memasak haba lembap. Okey. Prinsip memasak terdiri daripada dua, iaitu kaedah memasak haba kering dan haba lembap. Kita ada 4 kaedah memasak menggunakan haba kering dan kita ada 5 kaedah memasak menggunakan haba lembap. Okey, jadi hari ini kita akan ambil kaedah memasak menggunakan haba lembap. Cikgu perkenalkan 4 kaedah memasak menggunakan haba kering terlebih dahulu. Okey, kaedah memasak menggunakan haba kering iaitu yang pertama, kaedah memanggang, yang kedua, kaedah menggoreng, yang ketiga, kaedah membakar dan yang keempat, kaedah menggrill. Okey, seterusnya kita kenalkan kaedah memasak haba lembap. Kaedah memasak haba lembap terdiri daripada kaedah merenek, kaedah merendidih, kaedah merebus, kaedah mencelur dan kaedah mengukus. Jadi, hari ini kita akan menggunakan kaedah merebus. Kaedah merebus ini adalah kaedah dengan memasak makanan di dalam air yang mendidih dengan suhu sebanyak 100 darjah Celsius. Ingat ya, 100 darjah Celsius. Apabila air telah mendidih, makanan akan dimasukkan ke dalam air tersebut. Contoh hasil masakan yang kita boleh hasilkan dengan kaedah merebus ialah memasak nasi, merebus telur, buah melaka ataupun kuih onde-onde dan sebagainya. Baiklah murid-murid, sebelum memulakan aktiviti membuat kuih onde-onde, cikgu akan memperkenalkan bahan-bahan dan juga peralatan yang kita perlu gunakan untuk menghasilkan kuih buah melaka ataupun kuih onde-onde. Okey, bahan yang kita perlukan: 3 cawan tepung pulut, 1 sedikit garam, 2 sudu makan tepung gandum, 2 hingga 3 helai daun pandan, 200 ml air yang dimasak ataupun air yang ditapis, sedikit pewarna untuk menaikkan warnanya, kelapa parut untuk boleh dikukus terlebih dahulu untuk memastikan ketahanan kuih kita. Kelapa parut ini juga perlu digaul bersama sedikit garam dan gula melaka. Gula melaka ini boleh dipotong secara dadu supaya senang untuk dimasukkan ke dalam adunan kuih onde-onde kita nanti. Baiklah murid-murid, itu sahaja bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan kuih onde-onde. Peralatan yang kita perlukan untuk membuat kuih onde-onde. Kita perlukan blender ataupun mesin pengisar. Kita perlukan sudut yang jarang sebegini supaya senang kita untuk mengangkat kuih di dalam air yang mendidih. Kita perlukan cawan sukat. Jika tiada cawan penyukat seperti ini di rumah, murid-murid boleh menggunakan cawan biasa.
Seterusnya, mangkuk ataupun besen ataupun bekas yang boleh digunakan untuk menguli tepung. Seterusnya, penapis. Penapis ini digunakan untuk menapis air yang kita telah kisarkan bersama daun pandan. Seterusnya, kita perlukan periuk, kita perlukan dapur dan kita perlukan meja kerja. Itu sahaja peralatan yang kita perlukan untuk menghasilkan kuih ondeh-ondeh. Sebelum kita membancur adunan, kita perlulah mengisar air dan juga daun pandan sehingga menjadi sebegini. Seterusnya, kita perlu menapis air daun pandan ini supaya tidak ada serdak-serdak yang tertinggal. Ini adalah air hasil daripada daun pandan. Seterusnya, kita akan mulakan membancur dough untuk kuih ondeh-ondeh. Kita masukkan tepung pulut sebanyak 3 cawan. Kita masukkan tepung gandum sebanyak 2 sudu besar. Kita masukkan sedikit garam. Ratakan. Seterusnya, kita boleh masukkan air daun pandan sedikit demi sedikit. Setelah air sebati, kita boleh masukkan sedikit pewarna. Gaul semula sehingga berwarna sebati. Kita boleh rehatkan dough seketika. Tekstur tepung kita mestilah tidak terlalu lembik dan tidak terlalu keras. Agak-agak boleh menggentil. Okey? Rehatkan. Sambil menggentil dough,
Kita boleh panaskan air terlebih dahulu. Cikgu ada bancuh lagi satu adunan berwarna pink. Kalau kat rumah ada pewarna yang lain ataupun tak nak pakai pewarna pun tak apa, ataupun nak pakai pewarna semula jadi sahaja pun boleh. Contohnya nak pakai air daun pandan sahaja boleh, tak ada masalah. Okey? Ambilkan dough, bulat-bulatkan dan picit di tengah. Seterusnya masukkan gula melaka dan tutup semula. Bulatkan. Ulang langkah sehingga habis bancuhan ataupun dough tersebut. Baiklah murid-murid, apabila air kita sudah menggelegak, menanjangkan maksudnya dia sudah panas, kita boleh masukkan kita punya kuih onde-onde. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masukkan terlalu banyak ya, sebab kita takut dia melekat. Baiklah murid-murid, kita tunggu sehingga kuih onde-onde kita timbul, menandakan dia telah masak. Apabila kuih onde-onde kita timbul, bermaksud kuih kita telah masak. Angkat dan masukkan ke dalam mangkuk kelapa kita. Gaulkan. Sementara kita gaulkan kelapa, kita boleh terus masukkan kuih onde-onde kita yang seterusnya. Ulangi langkah ini sehingga semua habis.
sebelum cikgu terlupa, tadi cikgu lupa nak maklumkan, selepas kita membulat-bulatkan onde-onde, kita perlu lapikkan kita punya dulang ataupun pinggan. Kita perlu taburkan dengan sedikit tepung gandum, ataupun kita gliskan kita punya dulang ataupun pinggan dengan sedikit minyak. Tujuannya untuk mengelakkan daripada kuih onde-onde kita melekat sebelum kita rebus. Sekian, ini sahaja resepi kuih onde-onde daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain masa. Selamat mencuba. Bye.